Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, so jadi cikgu akan sambung bab 9 iaitu 9.2 petua kosinus. Okey. So jadi dalam sebelum ni kamu belajar petua sinus kan? So jadi itu sin kamu sudah belajar. So hari ni kita akan tengok macam mana petua kosinus pula ya. So sama juga petua kosinus kita akan cari sama ada sisi ataupun sudut pada bucu segitiga lah sebuah segitiga yang tidak sama sisi lah di sini. Okey, okey. Jadi sebelum cikgu teruskan, kita akan tengok dahulu macam mana petua kosinus ini diperolehi daripada segitiga lah So jadi kalau kamu tengok di sini, mari kita tengoklah di sini kan. Okey. Kita ada segitiga tidak sama sisi lah di sini kan. Okey, kalau kamu perhatikan kita ada A. Okey. Kita ada A, sudut A, B, ada D di sini Tapi kalau bentuk segitiga ABC lah sini kan. Okey, ABC. So jadi bila dibahagi kepada satu bahagian lagi, di sini kita tengok tinggi dia kan. Tinggi di sini. So kita tengok, boleh perhatikan di sini ada dua segitiga. Ya, ini satu, ini yang kedua lah kan. Kalau tengok begini. Okey. So jadi kita ada sisi. Okey, sisi B. Sisi B ni maksudnya dia bertentangan dengan sudut B di sini ya. Bertentangan. Kalau sisi C dia bertentangan dengan bucu C di sinilah. So di sini ialah sudut C lah di sini kan. Sudut. So kalau sudut A, di sini kita punya panjang di sini. Panjang di sini ialah A. Ya, A. So jadi kita ada sisi A, B dan C mengikut bucu lah, bertentangan antara bucu dia. Okey, so jadi kalau kita tengok di sini, kita tengok yang pertama di sini segitiga yang okey, sekejap. Pada ini yang pertama lah Okey, ini yang pertama, ini yang kedua lah So kalau kita tengok sini yang pertama ni, kalau kamu ingat lagi teorem Pythagoras, kita ada formula A kuasa 2 sama juga dengan A ni ialah kita boleh panggil sebagai hypotenuse yang paling panjang, sisi yang paling panjang. So B kuasa 2 sisi ni. Beginilah contoh. Sisi yang paling panjang. Okey, untuk teorem Pythagoras ni ialah segitiga bersudut tegak. Sebenarnya dia segitiga yang bersudut tegak lah bukan yang macam yang ini segi ABCD ni ialah bukan sudut tegak, segitiga bersudut tegak kan. So jadi kalau teorem Pythagoras dia mesti segitiga bersudut tegak. Sudut tegak. So barulah kita sini A, sisi A, sini B, sini C. Yang sisi yang paling panjang ini kalau kita mau cari, kita guna formula yang ini. Sudut sisi kan. Sisi yang paling panjang sama juga dengan kita kuasakan 2 sama dengan B kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2. Yang 2 B dengan yang C ini adalah sisi yang dia tidak panjang daripada A ni ya. Sebab A itu ialah hypotenuse. So bila hypotenuse bermaksud dia adalah sisi yang paling panjang. So jadi inilah teorem Pythagoras. So jadi kalau kita perhatikan balik di sini, macam mana kita mau dapatkan petua kosinus, so kita akan melibatkan teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras. Okey. Tengok segitiga yang pertama ini. Okey, segitiga pertama. Okey. Okey, kita ada X di sini Maksudnya X ini kita ada tambah sini X, bermaksud kita tidak tahu berapa sisi yang paling di sini. Sisi di sini X lah, kita letak X. So kalau di sini pula A tolak X, sebab panjang B sampai C ini ialah A. So A tolak X, kita akan dapat baki dia di sinilah. Itu maksud dia, panjang sisi di sinilah kan. So ialah A tolak X.
So di sini tiada masalah lah. Sini B, sini C kan. Okey. Bila kita sudah bahagi 2 begini, maksudnya kita ada tinggi di sini H kan. So maknanya dia menjadi satu segitiga sudut tegak. Sudut tegak. Bila sudut tegak maknanya kita boleh gunakan teorem Pythagoras. So kita gunakan teorem Pythagoras ialah B kuasa 2. Ini kan, yang ini B ni ialah hypotenuse, sisi yang paling panjang. So sama dengan H kuasa 2 tambah dengan yang di bawah ni lah. A tolak X kan. Okey. Tambah A tolak X kuasa 2. So bila kita kembangkan, kita akan dapat ini kuasakan 2, A kuasa 2. Lepas tu tolak 2AX. Okey. Kemudian tambah X kuasa 2. So jadi inilah yang pertama, kita punya persamaan pertama. Kita sudah pernah belajar persamaan serentak kan. So jadi nanti kita akan ada 2 persamaan. Sebab di sini ada satu lagi persamaan yang segitiga yang kedua ni lah. So sama juga, hipotenuse ialah C kan. Ni sisi yang paling panjang, sini sudut tegak kan. So C ni hipotenuse lah. Sudut segitiga ni. Okay. So jadi C kuasa 2. Lepas tu H kuasa 2. Lepas tu ada X kan sini. Tambah X kuasa 2. Okay. Kemudian kita mau gantikan tempat yang H ni. So kita akan buat H kuasa 2. So yang X kuasa ini kita pindahkan di sebelah sini lah. So maknanya akan tolak lah. X kuasa 2 ni tolak kan. So jadi C kuasa 2 tolak X kuasa 2. C kuasa 2 tolak X kuasa 2. So ini ialah persamaan kedua. So nanti kita akan gantikan. So maknanya kita akan buat 2 persamaan kedua masuk ke dalam persamaan 1. Yang H kuasa 2 ni lah kita ganti tempat yang dia ialah C kuasa 2 tolak X. So jadi kita akan dapat B kuasa 2. Sini B kuasa 2. So B kuasa 2 sama juga dengan C kuasa 2 tolak X kuasa 2. Ini tempat H tadi H kuasa 2. So tambah A kuasa 2. Ini salin semula lah tolak 2AX tolak X tambah kuasa 2. Okey, so kalau kamu perhatikan sini ada X kuasa 2 kan sini ada X. So ini kita boleh potong lah, tolak kan. So yang tinggal ialah C kuasa 2 tambah A kuasa 2 tolak 2AX. So jadi kita sudah dapat ini. Kemudian yang X ini kita mau gantikan dalam bentuk sudut. So kalau kita mau gantikan dalam bentuk sudut, kita pernah belajar, kamu pernah belajar yang sudut kalau mencari cos untuk X ini. So kita ada cos sudut di sinilah sini sudut sini B ni ialah kita akan dapat cos B sama juga dengan bersebelahan bahagi dengan bersebelahan ialah bahagi X ni, bersebelahan yang X ni bahagi dengan hipotenuse C. Kemudian kita sudah ada persamaan ini, cos B. So ini kan petua cos kan. So kita kena gunalah cos. Kita guna petua cos kan sekarang, petua cosinus. So jadi X ini, so jadi X kita ialah C ni pindah sebelah lah. So jadi C cos B. C cos B. So jadi tempat X tadi kita akan gantikan ni X kan. X ni gantikan ke dalam sini X ni. So kamu akan dapat petua cosinus, petua cosinus ialah B kuasa 2 sama juga dengan C kuasa 2 tambah A kuasa 2 tolak
Okey, kenapa kita pilih B? Kenapa kita pilih B? Sebab dia di sini ialah B kuasa 2. Kalau C kuasa 2, kalau okey sekejap nanti kita bincang. 2A, lepas tu kita akan dapat gantikan dengan C kan? C cos B. Dapatlah satu formula untuk kalau B kuasa 2. Kalau C kuasa 2, kita akan guna sudut C. Guna sudut C sama juga. So, kamu akan dapatlah formula dia yang inilah. Sama macam ni. Kalau kamu perhatikan di sini, kalau A, kita akan dapat cos A. Kalau B, kita akan dapat cos B. Kita mesti buat cos B lah. Kalau C kuasa 2, mesti dapat cos C di sini. Yang ini sama saja ni. Dia kalau C sudah di sini, so di sini jadi A dan B. Kalau B kuasa 2, sini A kuasa 2. So kamu boleh tengok, perhatikan dia punya pattern pattern bentuk dia. So begitulah cara dia macam mana kita dapatkan kepetua kosinus So petua kosinus ada 3 formula juga Sama juga, benda yang sama juga kita akan dapat. So yang inilah yang kita akan gunakan dalam mencari masalah dalam segitiga lah So nanti kita tengok. So jadi cikgu harap kamu boleh hafal lah. Hafal yang ini senang menghafalkan. Cuma yang ini tadi cikgu sudah explain kan. So jadi harap boleh faham lah Ini okey. Okey. Ni kamu hafal saja ni. Bagi sebarang segitiga ABC lah, sama saja. So jadi kamu kena hafal lah Okey, kalau A kuasa 2, di sini A kuasa 2 tiada, di sini pun A tiada. Cuma dia sudut A. Dia begitulah. Sama je tu. Kamu boleh tengok pattern dia macam mana. Okey, so jadi boleh hafal fatwa ini So cuma yang ini kamu fahamkanlah sendiri. Cikgu sudah explain kan. Okey, seterusnya kita tengok contoh menyelesaikan segitiga melibatkan petua kosinus. Okey. Dalam segitiga, okey, kita ada segitiga. Inilah bentuk segitiga ni kan. Dia suruh, okey, sini X, sisi. Ni panjang lah sisi kan. Okey, sisi. So, dia bertentangan dengan yang sudut dengan yang ini. So, kita boleh guna formula kosinus. Guna kosinus lah. So, formula kosinus, dia mesti, kalau sini C kan. C. So, kita guna C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, tolak kan. Tolak 2AB cos C besar lah sini. Cos C besar yang 35 ni. Masuk dalam sini. So B A ni ialah A ni yang bertentangan. Yang bertentangan dengan sudut A. Bucu A tu itu A. So ini 15 lah. Kuasa 2 tambah B ni bertentangan. So 21 lah. Kuasa 2 tolak 2 15 21 cos 35. So cos 35 tekan kalkulator. Lepas tu 2 darab 15 darab 21 darab dengan cos 35. Kamu darabkan, kamu akan dapat jawapan lah. Lepas tu tolak lah. Sini tolak kan. Ini kamu kena tambah dulu tolak. Lepas tu jangan lupa ni ada kuasa 2. Pindah sebelah dia akan jadi punca kuasa 2 lah. So jadi kamu akan dapat punca kuasa. So cari jawapan. So di sini bila tengok, inilah jawapan dia. So sisi dia diambil di sini dalam 3 titik perpuluhan di sini 3 titik perpuluhan. So jadi jawapannya 12.245 cm. Begitulah cara kita mencari menggunakan petua kosinus dalam menyelesaikan sebarang masalah segitiga lah Kita tengok juga keadaan sama ada guna kosinus ataupun petua kosinus ataupun sinus Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, contoh yang kedua. Di sini ada formula juga yang kamu boleh perhatikan. Dia pindahkan je lah sebenarnya ni So dapatlah yang ini. Okey. Untuk mencari sudut, rumus petua kosinus boleh ditulis seperti berikut. So jadi yang ini pun boleh. Ni cuma dia pindah-pindahkan tempat je ni. Dia jadi beginilah So dia suruh cari sudut. Okey, sudut apa dia suruh cari sini? Yang penting sisi 33 dapatlah. Kalau sisi 33 tahu,
Okey, kita boleh cari sudut KJL. So J lah. Di tengah-tengah kan. Sudut J. Sudut J. Okay. Sudut J. So cos J lah sini ya. Cos J lah ataupun kamu boleh tulis yang inilah. So kita kena tulis dengan cara yang betul lah, iaitu cos sudut KJL sama juga dengan dia mesti bertentangan dengan 25. So 25 itu ialah kita punya J lah. So J kecil ialah yang ni lah. Kalau contoh kita ambil sini J, so di sini yang J kita tolak. So tolak 25 lah sini. Tolak 25 kuasa 2. Ni lah. So jadi 30 dengan 35 ni kamu tambahkan dahulu kuasa 2 ya. 30 kuasa 2 tambah 35 kuasa 2 tolak dengan yang 25 ni. Tolak dengan 25 kuasa 2 bahagi dengan 2 30 darab 35. 30 darab 35. So nanti kamu akan dapat sudut. Bila kamu dapat sudut, kamu dapat perpuluhan dahulu. Ni perpuluhan dia. Kemudian kamu pindahkan cos ni, ialah dia akan jadi cos inverse lah, negatif 1, 0.7143. Tekan calculator lah. Kamu tekan calculator, cos negatif 1, inverse, dia shift lah. Kamu tekan shift, lepas tu cos, lepas tu tekan 0.7143, kamu akan dapat yang inilah sudut ni. Senang kan? Okey, seterusnya yang 9. 9 dengan menggunakan petua kosinus. Okey, kita cari yang mana dahulu? Garis ni. Okey, bertentangan. Kalau dia sudut dia bersilang begini, bersilang, so maknanya yang sudut yang di depan ni sama dengan sudut di sini. Ni kalau A sama dengan sudut A di sini lah. Begitu. Kalau yang ini dia sama dengan sini lah. B sini B lah. Begitu. Cuba kita perhatikan dulu. Cos PST. Kita tengok dulu formula yang mana kita mau guna sini. PST kan. P. Okey, sini 66. Sisi ni so semua sisi kita tahu di sini ya. So kita guna PST. So sini sama dengan sudut di sini. So dia suruh cari apa? QR, sisi yang di sini. Yang penting kena tahu yang ni sudah dapat, kemudian dapat yang inilah. Dapat yang ini sama dengan ini. So kalau kita letak sini contohlah sudut S lah kan. So samalah sudut di sini S. So bila sudah tahu sudut S ini, kita boleh dapat X ni. Sebab sisi 4 dengan 10 ni kita tahu sudah. Okey, senang. Sudut bersilang ni kita kena tahulah. Okey. So jadi kita akan cari dahulu sudut. Kita akan cari dahulu ni sudut S ni lah. Kalau dalam bentuk segitiga ni, kalau ni sudut so kita buat cos sudut PST. So PST so sudut S ni lah. Mesti di tengah-tengah S tu ya. So sama juga dengan sudut sisi dia. Sudut di setiap sisi ni lah bersebelahan dia ni kan. So 6 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak dengan 9 kuasa 2 bahagi dengan 2 6 darab dengan 6 darab dengan 6 ya. Yang sisi di sinilah AB ni ya. Okey, lepas itu kamu cari sudah dapat yang ni. Tengok di sini formula dia, ada negatif di sini. So kamu akan dapat, kamu tekan calculator dahulu berapa kamu dapat. Okey. Kamu tekan calculator berapa dapat. Kalau kamu dapat ni, kamu kena tolak dengan 180, negatif kan di sini. Okey. Tengok dulu berapa dia dapat. Kamu tekan calculator lah. Tekan calculator. Kalau contoh dapat
berapa ni? 93 sebab dia negatif kan. So kena tolak dengan 180. Tolak kamu akan dapat negatif lah di sini Contohlah dapat 83. Kamu kena tolak 83, so kamu akan dapat 97 lah di sini. 82 begitu. So kamu kena tolak 180 sebab dia negatif kan, sini ada negatif ni. Kamu tekan kalkulator dahulu cikgu tiada kalkulator, so jadi tidak boleh tunjuk di sini So kamu buat dahulu, cuba tengok berapa dia dapat di sini Kalau 82, kalau dapat 82 perpuluhan something lah sini kan. Berapa 9 18, so 82 juga lah sini. 92. 82 kan. Okey. Okey. 92. 92 lah. Kalau contoh dapat begini, semaknanya 92. Kamu tolakkan dengan 180, kamu akan dapat 97.18 di sini sebab dia negatif di sini. Okey. Okey, kemudian lepas tu dapat sudut di sini kan. Di sini ialah sudut dia 97. Okey, 97 perpuluhan berapa tadi? 18. Okey, so dia sama dengan sini 97 perpuluhan 18. Kita mau cari sisi sisi X ini, so dia mesti bertentangan dengan sudut yang ini kan. So jadi kita akan dapat lah X ni X kuasa 2 sama juga dengan yang bersebelah ni sudut yang bersebelahan sisi dia 4 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 4 10. Lepas tu cos darab cos 97.18 kamu tekan kalkulator lah 18. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat ni. Lepas tu kena kuasakan punca kuasa 2 kamu akan dapat lah. Kalau di sini jawapan dia ialah ni 125.999 punca kuasa 2 kamu akan dapat 11. So sisi di sini ialah 11.225. Senang ya kan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, so jadi latih diri ini boleh buat. Senang dah. Asal melibatkan petua kosinus. Okey, so jadi so sini kita boleh anggap Cik Siva Raja. So yang ini kamu boleh sama juga guna ni kamu kena faham, kamu pun faham juga kan macam mana kita mau selesaikan. Yang penting kamu faham yang ini. Dapatkan sama ada mencari sudut ataupun mencari cari sisi. Kamu faham yang ini, selesaikan masalah, senang sudah. Ini jadi cikgu tidak payah explain lah yang ini. Kamu cuba dahulu buat, tengok ni senang. Boleh tengok contoh yang ini lah Ini cikgu tidak payah explain lah, lama lagi nanti. So habislah. So jadi 9.3 minggu depan lah. Minggu depan. So jadi kamu boleh buat latihan 2 latihan lah. 3 latihan. 9.5, 9.6 dan latihan intensif 9.2. Okey, habislah. Okey, itu sahaja untuk kerja minggu ini. Okey, boleh buat.